Untuk mendapatkan maklumat secara online, antara portal ataupun website rasmi yang boleh kita teroka ialah Arkib Negara Malaysia. Ini adalah contoh portal Arkib Negara Malaysia. Okay, para pelajar boleh menggunakan Arkib Negara Malaysia ini sebab ada beberapa maklumat yang boleh kita gunakan sebagai sumber pertama ataupun sebagai sumber kedua melalui Arkib Negara Malaysia online. Ini kalau pelajar lihat dalam portal Arkib ini, pelajar boleh mendaftar sebagai penyelidik. Kalau saya guna sebagai penjawat awam lah, dan juga saya juga seorang penyelidik. Jadi saya akan guna dan masukkan dan daftar. Pertama kita kena daftar dalam portal ini. Okay, membolehkan kita akses sebarang maklumat yang terdapat dalam portal rasmi Arkib Negara Malaysia. Jadi pelajar masuk ke dalam portal ini dan cuba membolehi beberapa maklumat. Contoh di bahagian ini, ada tanda search ini. Pelajar boleh search apa sahaja maklumat yang pelajar nak. Contohnya kita nak melihat tentang Selangor, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Kita nyatakan je di sini. Dia akan keluarkan senarai ini yang ada di dalam Arkib ini. Okey, tapi mungkin pada masalah ini dia bergantung kepada internet kita sendiri dan juga server daripada Arkib Negara ini. Kadang dia agak perlahan, tapi pelajar perlu sabarlah dalam usaha kita untuk mendapatkan maklumat ini. Saya lihat ada banyak beberapa maklumat penting yang pelajar boleh gunakan untuk sumber pertama. Okey, dalam modul essay kerja khusus ini kita mesti ada sumber pertama. Okey, berapa banyak pelajar sumber yang perlu kita perlukan? Okey, antara 5, mungkin 5 saja minima. Tapi kalau kita ada lebih banyak sumber pertama, itu adalah satu essay yang baik. Okey, yang penting kita boleh menulis essay itu secara menggunakan format yang betul. Bukan main tulis saja, tapi kita menggunakan format yang betul. Sebab dalam essay itu, essay sejarah yang saya terangkan sebelum ini, essay mesti ada format essay. Itu pengenalan, isi dan penutup. Dan bila kita menulis essay sejarah, kita menulis essay itu berdasarkan fakta. Okay, fakta itu mesti disandarkan kepada evidence ataupun bukti-bukti yang kita kenali sebagai sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan ataupun sumber ketiga. Jadi gabungkan ketiga-tiga sumber ini dalam essay kita untuk menghasilkan satu essay yang baik. Ini satu essay yang menarik, yang orang lain bila membaca essay kita itu mereka berminat untuk membaca seterusnya, dan ataupun ada orang lain yang ingin meneruskan kajian tersebut, mereka boleh menggunakan essay kita sebagai asas kepada kajian tersebut. Jadi dalam laman web Arkib Negara ini, pelajar boleh lihat beberapa perkara berkaitan dengan Arkib ini. Contoh kita lihat seterusnya ya. Okey, contoh ini saya dah search. Contoh saya search Selangor. Ada beberapa perkara tentang negeri Selangor yang kita boleh lihat. Contohnya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Okey, detik jam tengah malam di Padang Kelab Selangor. Okey, Majlis Taslaman Kelang, kod bidang Arkib dan sebagainya. Pelajar boleh search dekat sini yang berkaitan dengan apa yang kita perlukan. Okey, mungkin tidak dapat 100% dengan kajian yang kita buat, tetapi kita dapat menjadikan bahan ini sebagai asas permulaan kepada kajian yang hendak kita buat. Kalau ada kita nak membuat sorutan review ataupun suratan ataupun literature review ataupun sorutan kajian, sorutan kajian. Jadi berdasarkan beberapa petikan, beberapa artikel, jurnal ataupun bahan yang kita peroleh daripada Arkib ni dalam bentuk laporan ke gambar dan sebagainya, kita boleh gunakannya sebagai sumber pertama untuk mengukuhkan kita punya essay. Okey, jadi pelajar boleh search lah, ada banyak sebenarnya ni seterusnya terakhir ni. Pelajar nampak tak ni? Seterusnya terakhir ni, search saja, tengok apakah pilih bahan-bahan yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk meneruskan ataupun mendapatkan bahan yang sesuai dengan kajian kita. Okey, contoh ada juga di bahagian Arkib Negara Malaysia ini ada beberapa perkara seperti pengumuman berita, keratan akhbar, pameran, Arkib dan sebagainya. Ini sangat berguna yang pelajar boleh gunakan. Misalnya dari segi keratan akhbar, pada Februari 2018, Januari 2018, cuba cari yang lebih awal sebab kajian kita hanya sehingga 2015. Sehingga 2015 dan sebelumnya lah. Jadi kita boleh memperoleh beberapa maklumat yang kita daripada
portal rasmi Akib Negara ini. Okey, contoh yang inilah. Ini tahun 2018 ini agak terkini. Cuba cari yang lebih awal. Okey, ada beberapa akhbar misalnya New Straits Times, Berita Wilayah, okey, RTM Online, okey, Utusan Malaysia, okey, semua ni boleh diambil dan diguna pakai. Ini kalau sesuai, tapi kita carilah tahun 2015. Ini sebelum 2015 dan sebelumnya untuk meninjau ataupun meneroka perkara-perkara yang terdapat pada tahun-tahun seperti yang kita kendaki. Jadi boleh gunakan di sinilah kita boleh guna portal ini untuk memperoleh maklumat. Okey, selain daripada itu saya bagi contoh lain Okey, ini juga contoh yang saya katakan tadi berkaitan dengan saya tadi Selangor di Selangor tadi. Okey, ini antara tajuk-tajuk lain yang ada dalam tu. Misalnya mesyuarat Dobar, okey, pemilihan lagu bangsa sambut tahun ni, pelajar boleh search teruskan. Okey, seterusnya dan terakhir daripada portal ini. Jadi terus boleh dapatkan maklumat. Dan bukalah, kliklah satu persatu bahagian ini dan pelajar akan dapat membacanya dengan lebih baik berkaitan dengan maklumat yang kita kendaki. Teruskan. Ini contoh. Ini adalah bahagian daripada senarai buku terbitan Akib Negara Malaysia. Okey, ini adalah contoh-contoh bukulah. Kalau di sini yang pentingnya saya nak tunjuk adalah koleksi ucapan Perdana Menteri. Walaupun kita memilih tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang dah ditulis sebelum ini, tapi kita bukan mengambil terus daripada apa yang ditulis oleh orang sebelum ini. Tidak. Pelajar membuat sesuatu yang baru. Cuba cari, baca balik, cuba lihat ucapan-ucapan ini dan cuba ambil petikan daripada ucapan itu untuk menghasilkan satu persoalan yang baru yang mungkin orang belum tulis. Orang belum tulis. Kita ambil sesuatu yang baru yang orang belum tulis yang kita boleh gunakan untuk kajian kita. Untuk meninjau dengan lebih dekat tentang apa yang disampaikan berdasarkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh negara ini pada Perdana Menteri ini. Jadi kita boleh membuat satu kajian yang menarik berkaitan dengan idea-idea pemikiran tokoh ini supaya dapat menjadi iktibar ataupun pengajaran pada generasi pada hari ini. Walaupun ini telah berlaku beberapa tahun lalu, sangat lama, misalnya tahun 92, 65 dan sebagainya, tapi kita boleh membuat itu sebagai satu kajian. Jadi pelajar boleh melihat dekat sini dari segi koleksi ucapan, dari segi penerbitan, permata pustaka, mengenali tokoh, mercu tanda, jendela sejarah, Akib Negarawan, imbasan fakta, buletin Puspahawangsa. Okey, semua ini memperoleh banyak maklumat. Ini yang pelajar boleh baca, cuba lihat, cuba search, cuba teroka untuk membolehkan kita mengumpul sebaik mungkin, sebanyak mungkin sumber pertama ataupun sumber kedua hanya duduk di rumah. Bukan, kita tak perlu bersemuka. Kita hanya perlu rumah dan mengumpul bahan ini. Kumpul, ambil, download, kumpulkan, buat satu folder, letakkan, nyatakan maklumat itu. Penting kita kena tahu maklumat tu dari mana, bila masanya dan sebagainya. Jadi maklumat itu perlu dilengkapkan untuk kita, ini yang kita katakan proses kedua dalam penulisan, iaitu semasa menulis, semasa kita membuat penyelidikan. Jadi semasa kita membuat penyelidikan itu, kita perlu mengumpul sebanyak mungkin bahan. Kita belum tulis lagi, kita hanya mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kajian kita. Selepas itu dah cukup bahan itu, baru kita tulis berdasarkan evidence yang kita telah ada tadi. Itu memudahkan untuk kita menulis, menjelaskan suatu fakta dan seterusnya meletakkannya di bahagian nota hujung ataupun nota kaki, untuk memberikan satu esei sejarah sebagai seorang pelajar sejarah. Ini satu esei yang menarik, iaitu esei sejarah yang berasaskan bukti daripada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan. Ini contoh-contoh yang pelajar boleh search sendiri nanti untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut dari pelbagai jenis bentuk melalui portal Akib Negara Malaysia. Ini satu contohlah. Misalnya Datuk Abdul Ghani Midhat, Tan Sri Abdul Ghani Midhat, seorang legenda bola sepak Malaysia yang sangat terkenal. Banyak orang tulis tentang Datuk Abdul Ghani Midhat. Mungkin pelajar boleh menulis perkara yang lain yang belum dibincangkan oleh mana-mana penulis sebelum ini. Jadi di sini ada banyak senarai. Kalau pelajar tengok, ada banyak senarai tokoh-tokoh yang telah
dijadikan sebagai sumber dalam akib negara. Jadi boleh search lah, boleh tengok lah. Jadi bagaimana mereka menulis tentang tokoh-tokoh ini, kita boleh jadikan sebagai panduan dalam menghasilkan satu esei berkaitan dengan tokoh. Sebab kita ada tema tokoh kan. Jadi bila kita nak menulis satu tema tokoh, kita kena tahu apa yang sepatutnya ada dan bagaimana menulis satu esei sejarah yang berbentuk bibliografi ini. Itu tentang seseorang tokoh yang kenapa kita anggap dia tokoh. Itu perlu diperjelaskan dalam esei kita. Kenapa orang ini dianggap sebagai tokoh, yang kita angkat dia sebagai tokoh yang untuk kita kaji, untuk memberi satu penghuraian yang baik dan relevannya tokoh tersebut kepada kajian kita. Itu perkara yang penting yang pelajar perlu jelaskan dalam kita menghasilkan satu tokoh. Boleh ambil contoh kat sini bila yang menghasilkan sejarah tokoh dan sebagainya. Saya teruskan lagi. Ini contoh ini senarai buku terbitan tadi. Ini ialah maklumat kalau pelajar-pelajar lihat dari penyelidik. Ini adalah koleksi-koleksi yang kita boleh lihat, boleh stroke, dan boleh kumpul lah maklumat yang berkaitan dengan kajian yang kita buat. Saya teruskan je. Ini tentang akib negara saja. Ini contoh laman kenali tokoh. Laman kenali tokoh yang saya jelaskan tadi. Jadi pelajar boleh tengok lah. Ini contoh Datuk Hud Salih. Satu lagi adalah Jendera Sejarah. Satu portal di akib negara yang menjelaskan tentang jendera sejarah. Jadi pelajar boleh klik dekat mana-mana bahagian ini dan boleh membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah yang boleh mungkin ada kaitan dengan kajian kita, tempat yang kita kaji, tentang latar belakang tema ekonomi yang kita kaji, latar belakang tentang aktiviti sukan, tema sukan yang kita kaji. Mungkin kita boleh peroleh daripada jendera sejarah yang sesuai ini, kita ambil dan kita letakkan, kita kumpulkan supaya kita boleh gunakannya sebagai salah satu sumber dalam kita punya penulisan tadi. Jadi kita adalah untuk dirujuk sebagai nota hujung dan juga dari segi penulisan bibliografi nanti. Nanti saya akan masuk bahagian ketiga. Saya akan tunjukkan bagaimana menulis esei sejarah dan bagaimana kita nak buat nota hujung dan juga menulis bibliografi yang betul. Itu kemudian nanti. Jadi sekarang kita hanya mengumpul bahan. Pelajar boleh mengumpul bahan dengan membuat penyelidikan secara online sahaja. Misalnya melalui portal akib negara ini. Kita teruskan pelajar. Ini ada contoh mercu-mercu tanda yang terdapat dalam portal akib negara ini, yang pelajar mungkin boleh ambil, boleh lihat, boleh baca untuk memahami, untuk mengaitkan dengan kajian yang kita buat, berkaitan dengan tajuk kajian kita yang mana sesuai itu pelajar boleh ambil. Ini semua adalah banyak misalnya Kubu Pantai Sabak, nampak ni, Kota Long Jaafar. Ini semua kita boleh lihat dan boleh baca untuk mendapatkan maklumat daripada akib negara. Ini satu portal yang rasmi dari segi faktanya yang autentik, yang boleh kita jadikan sandaran dalam kajian yang kita lakukan. Saya teruskan. Ini adalah contoh koleksi-koleksi ucapan Perdana Menteri. Ini juga kita boleh kaji. Pelajar boleh mengkaji dengan lebih mendalam dari sudut penulisan kita sendiri berdasarkan kefahaman kita dan kaitkan dengan apa yang berlaku dari dalam masa kajian yang kita buat itu. Banyak benda kita boleh tulis berkaitan dengan tokoh-tokoh ini, walaupun telah banyak penulisan yang dibuat tentang tokoh-tokoh negarawan ini. Dan ini adalah imbasan fakta, contoh imbasan fakta yang pelajar boleh lihatlah dokumen-dokumen ini untuk dibaca dan ambillah yang mana yang sesuai untuk digunakan dalam kajian kita.